Sebab kita hukum manusia ni zahir dah. Kita akan tengok rumah dia, kita akan tengok kereta dia. Biasanya kalau orang rumah mewah, kereta mewah, kita akan kata dia kaya dah. Hutan tu masalah lain. Masalah lain, dia biar tengok rumah tu dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sebagai pengisian pada pagi ini kita akan mentadabbur beberapa ayat Al-Quranul Karim daripada surah Al-Kahfi, iaitu ayat 32. Kalau sempat kita baca beberapa ayat lah insyaAllah. Muka surat 297. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Sebelum kita baca ni sedikit mukaddimah lah, sedikit apa panggil pengenalan ringkas tentang surah Kahfi ni, yang mana dalam surah Kahfi ni Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang 4 fitnah. Al-fitan al-arba'ah, ya. 4 fitnah. 4 fitnah ni bukan bermaksud 4 fitnah sahaja, tidak. 4 fitnah yang Allah Taala cerita ni lah. Tapi fitnah tu banyak sebenarnya dalam kehidupan kita ni. Fitnah tu makna ujian. Fitnah tu mana ujian. Ayat pertama tentang fitnatud din. Fitnatud din. Ujian akidah. Ujian akidah. Ya. Allah Subhanahu wa taala bagi penjelasan melalui kisah Ashabul Kahfi. Kisah pertama dalam Quran. Yang kedua fitnatul mal, fitnah harta kekayaan. Fitnah harta kekayaan yang kita akan baca pada pagi ini lah. Suatu penjelasan Allah berikan kepada kita supaya kita faham, iaitu kisah tentang 2 orang lelaki yang kita akan baca dalam kisah ni pagi ni lah insyaAllah. Kemudian fitnatul ilmi. Fitnatul ilmi, fitnah ujian ilmu pengetahuan, yang mana penjelasan Allah Subhanahu wa taala daripada kisah Nabi Musa dan juga Khadir, kisah ketiga dalam Quran. Dan yang keempat fitnatus sultan, ya, ujian kuasa pemerintahan, yang mana Allah bagi penjelasan melalui kisah Zulkarnain, ya, akhir surah Kahfi. Itu secara ringkaslah. Jadi penjelasan terhadap fitnah dia, penjelasan terhadap ujian, supaya kita tidak keliru. Kita tidak keliru. Kita tidak keliru. Sebab tu Quran ni salah satu daripada sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran sendiri tentang sifat Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat Quran dalam Quran.
Iaitu apa dia? Salah satunya kitabun mubin, kitab yang jelas dan juga nyata. Kitab Quran ni jelas nyata. Jelas nyata tu apabila kita baca dan kita faham, maka akan jelaslah sesuatu perkara. Ya. Terutama tentang Tuhan lah, tentang Tuhan yang sebenar. Kalau tidak, manusia tidak jelas tentang perkara seperti ini, tentang akidah dan sebagainya lah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebut kitabun fussilat ayatuhu, kitab yang diperjelaskan ayat-ayatnya, sehingga Quran ni jelas dan juga nyata bagi kita. Allah memberi penjelasan kepada kita sebab banyak perkara menjadi kekeliruan kepada kita. Kekeliruan, iskal, mana kekeliruan, kita kelirulah keliru. Saya tidak nak menceritakan ke semua sebab masa tidak mencukupi lah. Salah satu daripada kekeliruan terhadap fitnah harta ni, kita keliru ni terusnya. Kenapa orang yang kufur pada Allah, orang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita kata orang kafir lah, ya, mereka ni lebih kaya daripada kita, sedang mereka kufur. Sebahagian daripada hamba Allah ni, mereka taat sungguh-sungguh pada Allah, mereka patuh taat pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh, tak pernah tinggal solat, ya, tak pernah tinggal solat, tak pernah tinggal puasa, tak pernah tinggal ya, perintah-perintah Allah, mana mereka jaga sungguh-sungguh. Tapi hidup susah dah dunia, dengan sakitnya, dengan miskinnya, ya, dengan macam-macam masalah kita kata. Tapi sebahagian daripada manusia ni dia kufur, kafir, orang kafir, seperti orang kafir lah, contoh orang bukan Islam, kafir. Ya. Ataupun orang Islam yang kufur. Dia kafir ni ada dua. Satu kafir hakiki dia panggil, kafir i'tiqadi. Kafir hakiki tu maksud kafir i'tiqadi, kafir dari sudut akidah. Kafir i'tiqadi maksud kafir dari sudut akidah. Ini orang kafir bukan Islam lah. Orang kafir bukan Islam. Kita sebut sebagai kafir hakiki, kafir sebenar. Kafir ni kekal dalam neraka sampai bila-bila. Kekal tu mana sampai bila-bila. Yang kedua kafir amali. Kafir amali, mana kufur dari sudut perbuatan tu, amalan dia, tapi akidah dia tidak. Maksudnya dia beriman kepada Allah, dan ruku-ruku iman tu dia beriman semualah. Percaya, sebab ruku iman ni kita percaya je. Percaya dan terima kan. Dia terima semua. Cuma masalah rukun Islam ni dia tak patuh, dia tidak ikut. Jadi dari sudut amali tu, dari sudut amal dia kufur lah. Tapi dia tidak kafir. Dengan sebab kufur tu bukan bermaksud dia tu kafir. Kita sebut sebagai kufur amali. Imam Bukhari dalam kitab sahih dia kata kufrun duna kufrin, dia kata. Ada satu bab dalam kitab beriman. Kitab tu, bab tu dalam kitab beriman, bab menceritakan tentang iman. Ada satu tajuk Imam Bukhari dia tulis kufrun duna kufrin, dia kata. Kufur tapi bukan kufur yang sebenar. Jadi kufur bukan kufur sebenar tu, mana kufur berlaku pada orang Islam lah. Tak apalah, tak kira sama ada orang kafir ke ataupun orang Islam yang kufur pada Allah, yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan mereka ni kadang-kadang kaya raya dah. Kaya raya, mewah, lebih daripada orang yang taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita keliru. Kenapa seperti itu? Sepatut dari sudut logik akal ni, Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada kita, kita yang patuhnya. Dah. Jadi Allah bagi penjelasan supaya kita faham. Kita faham keadaan seseorang itu, dan kita juga memahami af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berdasarkan iradah dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia juga menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi sesiapa yang dikehendaki itu, Allah Ta'ala tidak kata orang Islam ke, orang kafir ke, sesiapa saja. Ya, kalau Allah menghendaki orang kafir untuk dia lapangkan rezeki, orang kafir. Maknanya rezeki ataupun kita kata kemewahan yang ada pada dia itu di atas
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki. Bukan kerana Allah sayang, tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu sayang. Tidak. Sebab dia derhaka. Sayang macam mananya? Kan? Maknanya Allah benci tapi Allah bagi harta. Tak apa, kita akan baca dulu insya-Allah. Jadi ayat 32 ni, di situ kekeliruan dan supaya kita tidak keliru ni tuan-tuan sekalian, apa panggil, Allah bagi penjelasan kepada kita. Pertama, yang kedua, supaya kita ni tidak lapar sangat harta tu. Sebab sebahagian daripada manusia ni mereka nak kepada harta, cinta, dia panggil hubbul mal, cinta kepada harta ni makna lebih segala-galanya. Dengan sebab cinta itu dia sanggup langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, sanggup kufur pada Allah. Jadi kalaulah keadaan kita seperti ini, maknanya kerana kita nak kepada harta sungguh-sungguh ni menyebabkan kita derhaka pada Allah. Kita nak kepada harta, kita kejar kepada harta. Itu tidak salah sebenarnya. Dia bukan salah di situ. Bukan salah kita kejar harta, kita kumpul harta. Tidak salah, kumpullah sebanyak mana pun. Salah apabila kita kumpul harta, kita kejar harta sehingga melampaui batas. Maknanya sehingga kita tidak jaga tu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita langgar semua. Di situ salahnya. Ni mana tak peduli. Kalau kita dapat cari harta dengan cara halal apa semua, tak ada masalah. Carilah. Dan kita guna harta tersebut dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa taala redha, suka pula dengan perbuatan seperti itu. Jadi supaya kita tidak tertipu, dalam istilah kita tidak tertipu dengan harta kekayaan ni, Allah bagi pada kita. Mana Allah bagi itu sebagai ujian untuk kita ni. Allah bagi penjelasan pada kita. Kenapa tu saya? Sebab akan datang ni akan berlaku fitnah yang paling besar untuk manusia ni, iaitu apa dia? Dajjal. Sebab tu Nabi SAW perintah pada kita baca surah Kahfi ni, baca tu dengan erti kata faham. Supaya bila kita faham perkara-perkara yang Allah sebut, empat fitnah. Fitnatul din, fitnatul mal, fitnatul ilm, fitnatul sultan. Kalau kita faham sungguh-sungguh itu, mana kita boleh jaga diri kita supaya kita tidak tertipu dengan empat fitnah ni. Ya. Maka bila Dajjal datang tu, kita boleh jaga diri kita. Tapi kalau kita kalah sebelum kedatangan Dajjal, kita kalah dah dengan empat fitnah ni. Kalah dah. Maka apabila Dajjal datang, kita pasti akan kalah. Seperti contoh, kalau kita tidak kenal Tuhan yang sebenar, keliru Tuhan yang sebenar, kita alhamdulillah kita tidak keliru lah Allah sebagai Tuhan kan. Tapi orang kafir, orang lain itu mereka tak tahu lagi, tak kenal lagi Tuhan. Dia kata ni Tuhan dia, ni Tuhan dia, ni Tuhan dia, macam-macam ni. Jadi bila Dajjal datang, manusia akan kata Dajjal itu Tuhan. Sebab Dajjal akan buat perkara-perkara yang seperti Tuhan buat. Seperti contoh tu, Kristian, dia katakan Nabi Isa itu Tuhan. Salah satu sebabnya kenapa? Sebab dia tengok Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan penyakit buta kan dalam Quran. Wa ubri'ul akmah wal abras wa uhyil mauta bi idznillah. Tapi Nabi Isa tu dia sebut dah. Kristian tu dia tak faham. Sebab tu dia kata Nabi Isa itu Tuhan. Sebab Nabi Isa itu boleh menghidupkan orang mati, boleh menyembuhkan penyakit buta, boleh menyembuhkan penyakit sopak, boleh menyembuhkan, boleh memberitahu kepada manusia simpanan yang disimpan oleh manusia di rumah dia. Wa unabbiukum bima tadakhiruna fi buyutikum. Aku boleh cerita kepada kamu simpanan yang kamu simpan dalam rumah kamu tu apa dia. Jadi oleh kerana Nabi Isa tu boleh cerita perkara-perkara seperti ini, dia kata Tuhan lah. Maknanya manusia keliru tentang sifat-sifat Tuhan. Dia tidak tahu sifat Tuhan yang sebenar kan, dengan sifat yang ada pada manusia ini. Sebab tu kalau kita belajar bab akidah tu, Allah kan, dia sifat Allah tu dia tidak sama seperti makhluk. Dia saja bersifat seperti ini. Itu dalam akidah kita. Jadi kalau kita tengok sifat seperti itu ada pada makhluk ni, kita tak boleh kata Tuhan. Contoh, tiba-tiba ada orang boleh menghidupkan orang mati, contoh kan, kita boleh kata dia Tuhan kan? Tak boleh. Sebab apa? Sebab akan datang ni Dajjal. Nabi SAW sebut dalam hadis, Dajjal ni dia matikan manusia, dia hidupkan manusia.
Ya, dia belah manusia, mati manusia. Kemudian dia cantum balik manusia, hidup manusia. Tuhan kan? Kalau nak kira kat sifat Tuhan. Jadi apabila sifat tu ada pada makhluk, dia Tuhan kan? Kita boleh sabit ke dia tak? Tak boleh lah, sebab Tuhan ni Allah Subhanahu Wa Taala saja. Lepas tu yang berlaku itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Islam yang akidah dia betul, dia tidak keliru dah tetap perkara seperti ini. Tapi berapa ramai manusia akan ikut Dajjal, dia akan kalah. Begitu juga dengan harta ni. Kalau kita kalah dengan harta yang ada pada kita ni sikit sebanyak, bila Dajjal datang kita pasti akan kalah. Sebab apa tu? Sebab Nabi sudah sebut dalam hadis, orang beriman ni, orang yang ikut Dajjal ni, dia akan hidup dalam keadaan mewah. Kalau kita nak kemewahan, memang sesuai dengan Dajjal. Kalau hidup kita kejar kemewahan, memang Dajjal, kita akan dapat daripada Dajjal. Dan mana-mana orang beriman yang tak ikut Dajjal, hidup dia susah. Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh. Kita sanggup. Kan? Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh. Dan berapa ramai manusia ni dengan sebab tak boleh makan, tak boleh minum, murtad dia. Murtad dia. Dengan sebab ni, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Dia kata aku pergi masjid susah dapat sumbangan. Macam-macam. Pergi jahit susah. Last kali dia pergi gereja. Dia kata baik aku jadi Kristian. Mudah. Nak makan punya pasal. Kan? Manusia ni. Tengok. Lepas tu akan datang ni. Lepas tu Allah latih kita ni kan, supaya kita puasa sanggup lapar. Dan sahabat tanya, makan orang beriman ketika tu apa dia? Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikrullah. Tuan-tuan boleh terima tak? Dengan zikrullah tu makanan kita. Sedangkan kita sebelum ni kita tak pernah berzikir, tak pernah solat, tak pernah apa semua ni kan. Tak pernah patuh perintah. Tiba-tiba kita nak berzikir. Ketika tu sekadar nak cari rezeki. Maknanya sebab sahabat tanya nak makan apa? Zikir. Dia tak ada makanan dah. Yang ikut Dajjal tu kambing dia gemuk. Kambing dia tu gemuk. Binatang-binatang yang gemuk. Gemuk tu dengan kata melimpah ruah rezeki dia. Sebab tu Nabi kata syurga. Siapa ikut Dajjal tu syurga. Dia boleh menikmati syurga di dunia ni. Cuma Nabi bagi peringatan kalau mati masuk neraka. Siapa pilih syurga Dajjal. Dan siapa pilih neraka, ni Dajjal bawa syurga, bawa neraka kan. Siapa pilih neraka Dajjal, maknanya pilih sanggup untuk susah. Sanggup untuk menderita. Bila dia mati, Allah bagi syurga pada dia. Jadi di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala bagi penjelasan kepada kita supaya kita tidak keliru tentang harta yang Allah berikan kepada manusia-manusia ni lah. Kepada manusia. Kepada kita sendiri pun kadang-kadang kita keliru. Kenapalah aku gini. Ya. Tak apalah kita baca sini. Wadrib lahum masalan rajulain. Berilah kepada mereka, yakni kepada manusia ini satu perumpamaan. Dia rajulain tentang dua orang lelaki. Dua orang lelaki ni sebahagian ulama tafsir kata dua orang lelaki sebelum zaman Nabi SAW. Jadi kisah ni berlaku sebelum zaman Nabi. Seperti mana kisah Ashabul Kahfi, cerita Nabi Musa, Zulkarnain. Ni cerita-cerita sebelum Nabi SAW. Allah cerita pada Nabi SAW. Jadi mana dua lelaki ni zaman bila Nabi mana, nama apa, tidak diberitahulah kepada kita. Itu tidak penting untuk kita tahu. Pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan dua orang lelaki ni iaitu tidak berlaku pun kisah ni. Tak berlaku. Mana bukan kisah hakiki, mana bukan kisah sungguh. Tidak. Seperti mana kisah Ashabul Kahfi itu kisah sungguh. Mana peristiwa itu betul-betul berlaku. Kan? Nabi Musa dan Khadir, peristiwa itu betul-betul berlaku. Zulkarnain, peristiwa itu betul-betul berlaku. Tapi yang dua lelaki ini tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Sebab Allah Ta'ala sebut masalan, perumpamaan. Jadi kalau perumpamaan, tidak semestinya kisah yang Allah cerita tu kisah tu betul-betul berlaku. Sebab ini kisah perumpamaan. Perumpamaan je lah. Kan? Jadi perumpamaan, kita boleh adakan apa saja perumpamaan. Sebab salah satu daripada kandungan Al-Quran, dalam Quran ni, iaitu perumpamaan. Banyak perumpamaan Allah datangkan kepada kita supaya kita faham sungguh.
Perumpamaan itu salah satu bentuk, salah satu cara Allah memperjelaskan kepada manusia melalui cara memberi perumpamaan. Dan perumpamaan itu kadang-kadang penjelasan melalui perumpamaan itu lebih jelas daripada tidak perumpamaan. Kadang-kadang kita, guru-guru dia mengajarkan, dia datangkan contoh-contoh. Contoh-contoh itu untuk apa sebenarnya? Perumpamaan, perbandingan, untuk supaya kita fahamlah. Contohnya begini, perumpamaannya begini. Dah banyaklah perumpamaan dalam Qurannya. Contohlah kita katakan, ya, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang yang mengambil selain daripada Allah itu tempat pergantungan dia. Seperti laba-laba menjadikan sarang dia, seperti sarang laba-laba. Kan? Apa baik? Apa dah itu? Kabaitil ankabut ittakhadat baita, seperti sarang laba-laba yang mana seperti laba-laba yang bergantung dengan sarang dia. Laba-laba kan? Sarang laba-laba ni kalau kita tengok besar dia kan. Besar gerabak, orang kata besar gerabak. Sarang laba-laba ni penuh masjid kita kata. Besar, nampaknya besar. Tapi kita nak hancurkan sarang laba-laba tu, pakai kira ambil satu lidi pun cukup dah. Kalau tidak lidi pun, mana besar sikit pada lidi tu, kayu kita kata. Sebatang kayu tu kita boleh runtuh dah, hancur dah. Mana lemah. Orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir, nak cerita orang kafir kan, yang bergantung kepada selain Allah. Tak kira lah selain Allah tu siapa dia nya. Sebab apa? Sebab yang bergantung pada Allah orang Islam kan. Jadi yang bergantung pada selain Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti laba-laba yang bergantung pada sarang dia tu. Yang tidak kuat nak bagi tahu. Sebab tu orang kafir kalau kita tengok kuasa dia besar macam mana sekalipun, macam sarang laba-laba aja sebenarnya. Nak banding dengan orang Islam yang bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi bila Allah datangkan perumpamaan ni, kita jadi nampak lebih jelas lagi. Kita lebih faham lagi. Itu makna perumpamaan. Dan perumpamaan dalam Quran ni banyak. Kita tidak cerita perumpamaan di sini ya. Ini salah satu lah. Dan itu tidak menunjukkan kisah tu betul-betul berlaku. Tidak. Kan? Itu pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan dua orang lelaki ni, iaitu dua orang lelaki ni bila-bila, sampai bila-bila. Tidak semestinya dua orang lelaki ni berlaku pada zaman dulu saja. Tak. Ya. Kalau berlaku zaman dulu pun, hok sampai kiamat pun akan ada dua jenis lelaki seperti ini. Kan? Lelaki yang seperti mana Allah jelaskan dalam surah Kahfi ni. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada yang mengatakan dua lelaki ini takbir kepada cara Allah memberikan harta kepada manusia tu. Allah bagi harta kepada manusia ni, kalau kita nak faham, kepada sebagaimana Allah bagi pada dua lelaki ni, seperti inilah yang akan berlaku kepada manusia ni. Iaitu apa dia? Cuba kita baca. Dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ja'alna li ahadihima jannatain. Kami jadikan salah seorang daripada dua orang lelaki. Dua orang lelaki ni dia sahabat baik. Dia sahabat baiklah. Allah Taala cerita ni dalam perkataan ni. Tak tahulah sempat atau tak sempat kita nak baca beberapa ayat ni. Jadi daripada dua orang lelaki ni, seorang kafir, seorang mukmin. Kan? Seorang lelaki kafir, seorang lelaki mukmin. Jadi yang kafir ni, jadi kami berikan kepada salah seorang daripada mereka berdua, yakni orang kafir. Semua tafsir kata kafir. Sebab ayat akan datang itu pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang kafir. Bukan yang mukmin, tidak, yang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada yang orang lelaki kafir ni jannatain, dua buah kebun. Dua buah kebun. Orang beriman Allah Taala tak cerita. Allah Taala tidak cerita dalam ayat dalam kisah ni. Ya. Jadi apa makna pertama di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kebun lah, kebun. Dia kebun ni ialah bagi orang Arab dulu, kebun ni harta kekayaan mereka tu. Harta kekayaan mereka tu pada kebun. Jadi kalau mereka ada kebun ni bermaksud
bermaksud kehidupan mereka senang rena lah, senang rena. Kaya lah. Orang kaya ya, dia ada kebun ni. Ya, ni. Dan kalau dia ada duit banyak sekalipun, kalau kata nak beli harta, dia akan beli kebun. Ada dua, sama ada kebun atau kuda atau unta, kenderaan lah. Dia tidak macam kita ni. Kita sekarang ni rumah lah tu, rumah, kereta tu, kenderaan. Itu dia panggil harta kekayaan kita. Kebun tu tak nampak sangat. Tak nampak sangat tu dengan kata tidak minat sangat sebahagian manusia sekarang ni terhadap kebun tu. Tak minat tu bukan kata tidak minat, tidak suka, tidak. Dia minat benda lain lagi. Kan? Mungkin sebahagian kita tu minat dia tu terhadap kebun tu sehingga dia tak peduli tetap kerana itu memang ada. Tetapi kita kata secara umum kehidupan kita sekarang ni, dia kebun macam saya lah, saya tak minat sangat kebun-kebun ni. Yang kita minat tu kepada apa? Rumah, kenderaan. Jadi kekayaan kita tu dizahirkan melalui rumah. Orang Arab dulu rumah tidak. Dia bukan rumah macam kita mewah seperti tidak. Dia kebun. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar kisah sahabat-sahabat Nabi ya, yang apa panggil ada kebun kita kata, yang sedekah kebun seperti Abu Talhah tu. Abu Talhah, cerita Abu Talhah dah masyhur lah dalam kitab-kitab, dalam tafsir pun ada, dalam kitab hadis pun ada. Ya, Bi'ruha. Bahasa kita sebut Bi'ruha lah. Bi'ruha di kawasan Madinah tu, dekat di Madinah, di kawasan Masjid Nabawi dekat. Dia ada satu telaga, tapi telaga tu sudah ditutup dah sekarang ni, ada dah. Nama telaga tu Bi'ruha, Telaga Hak nama dia. Ya, dekat dengan masjid, dekat dengan rumah Nabi SAW. Nabi SAW keluar rumah tu, pergi ke telaga tu. Tu telaga tu dalam kebun Abu Talhah. Ya, Abu Talhah. Ya. Tu di antara kebun yang paling Abu Talhah dia banyak kebun. Nama seorang sahabat Nabi, dia banyak kebun. Salah satu kebun ni lah dekat dengan rumah Nabi. Lalu dia jadi masjid lah kebun dia tu. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran, ada ayat Quran dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala kata, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mencapai hakikat dalam berbuat kebaikan. Al-bir itu mana? Hakikat dalam berbuat kebaikan. Mana kalau kamu buat baik sekalipun sungguh-sungguh, tapi kamu tidak akan mencapai kepada kemuncak, kita kata hakikat sebenar. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu dapat infak harta yang kamu kasih. Kan? Itu Allah Taala turunkan ayat tu. Bila Abu Talhah dengar ayat ni, dia pun jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, ya, Bi'ruha ni kebun aku, saya ni. Dan aku telah dengar Allah Ta'ala sebut dalam Quran gini-gini." Dia kata, dia pun infak harta dia, sedekah. Dia sedekah tu dia. Mana dia sedekah harta yang paling dia kasih tu, kebun tu. Kita sekarang kalau kita sedekah kebun, dia tak sama dengan Abu Talhah. Kan? Contoh kalau kita ada kebun kan, sebab kebun yang ada pada kita sekarang ini bukan paling yang, tidak yang paling kita sayang. Sebab yang paling kita sayang tu rumah kita tu lah, dengan masjid kita tu. Kalau kita sedekah kebun tu sekarang ni kita kata kita nak sama dengan Abu Talhah. Contoh kan, nak tiru Abu Talhah. Yang kita pun sedekah kebun kita. Kita tak sama sebab kebun kita tu kadang-kadang kita tak pernah tengok pun. Kan? Kebun kita tu entah ada hutan. Orang Kelantan kata rok saja. Rok tu mana hutan saja. Kita sendiri pun tak pernah masuk. Ambil kebun saya ustaz. Pandai-pandai ustaz macam mana. Jadi boleh pahala di situ, bukan nak bagi tahu tidak boleh, pahala pun Allah Taala bagi. Cuma kan dia tak sampai lagi hakikat. Kalau betul-betul kita nak buat baik seperti ni, kan, sedekah rumah kita. Tapi tidaklah bermaksud seperti itu. Memang kita tak boleh buat tu kan, macam sahabat ni. Kalau kita boleh buat, tinggi dah kita. Maknanya yang paling dia kasih tu, dia bagi tu. Kebun-kebun lain tidak. Mana kebun tu paling dia kasih. Kalau kita kata nak sedekah kan, kereta nak bagi pada ustaz guna, sedekah. Kalau kita kan, ni ada ni kereta kacil lama dah ni tahun 20 tahun dah guna. Hak tu yang kita sedekah je, takkan kita nak sedekah macam ni. Tak
Kenapa boleh pahala? Cuma tu hakikat kita nak banding dengan sahabat. Kita akan bagi perkara yang kita kadang-kadang memang kita tak sayang pun. Kalau kita bagi tu. Contoh kita kata sumbangan untuk masa-masa banjir hulu langgar kan. Biasanya kita kata mana ada pakaian kita tidak pakai, kita tidak suka, simpan apa semua kita bagi. Apa yang kita baginya? Ialah boleh pahala, Allah bagi pahala. Hak kita sayang. Hak kita sayang kita guna pakai. Dah ni nak bagi tu. Mana begitu? Tu kebun. Sebab tu orang dalam Quran ni Allah banyak cerita tentang kebun dalam Quran. Sebab apa? Sebab orang Arab tu dia suka kebun. Saya bagi tahu ni bukan kisah ni atau ayat yang kita baca ni bukan nak bagi tahu pemilik kebun saja, tidak. Ini takbir kepada harta kekayaan kita. Maksudnya kalau kita tidak ada kebun sekalipun tuan-tuan, termasuk juga ni Allah tak bagi kebun kepada kita. Allah bagi rumah mewah, duit banyak, kereta mewah apa, sama je sebenarnya. Sama, termasuk sekali. Bukan nak cerita pasal kebun semata-mata. Kan? Sebab dikata pengajaran daripada ayat Quran ni dia ibrah tu. Kan? Bukan bi umumil lafzi, bukan lafaz umum seperti itu, tidak. Lafaz khusus, bukan lafaz khusus, lafaz umum. Kalau makna khusus ni memanglah kebunnya. Kata kita ni tak termasuk ni sebab ayat ni ayat cerita tentang kebun. Dah. Cerita tentang harta kekayaan. Cuma orang Arab tu ketika tu bila Allah Taala sebut kebun, mereka lebih faham lagi sebab harta kekayaan mereka tu pada kebun. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah kata ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun, suka tak seseorang kamu ni kalau diberikan kebun? Sukalah orang Arabnya kalau diberikan kebun. Kita ni kalau bagi kebun ni tak berapa suka sangat. Kenapa? Sebab malah nak usaha. Tapi kalau bagi kereta kita suka. Sebab kita boleh guna terus kereta. Dan memang kita guna apa kereta tu. Bagi rumah ke, tapi bagi kebun ni jalan sukalah, tapi tak berapa sukalah kita kata. Tak berapa suka seperti mana orang Arab tu dia dapat kebun. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala cerita ni kebun ni takbir kepada apa saja harta kekayaan Allah bagi pada kita. Mengikut zaman kita cerita ni zaman kita sekarang. Kalau kita ada kebun pun tu kita akan jual kebun tu nak beli kereta. Nak beli rumah kita kata. Kan? Dan orang yang ada kebun zaman sekarang ni dia tak nampak sangat kaya. Dia tak nampak sangat. Sekarang ni kalau kita nak zahirkan, nak menampakkan kekayaan, sebab ada juga manusia ni dia nak menampakkan kekayaan dia bukan beli kebun, dia beli rumah lah. Sebab rumah dan kenderaan ini takbir kepada kekayaan manusia zaman sekarang ni. Kita cerita zaman sekarang ni. Ni saudara saya sendiri. Pak sepupu. Okay. Mana anak dia tu dua pupu kita. Saya tak tahu lah orang KL istilah apa, orang Kelantan panggil ayah sepupu lah. Sepupu saya tu ayah dia. Dia ni tuan-tuan, dia ada kebun 15 hektar kebun dia. Kebun dia tu 15 hektar. Kalau dia jual semua kebun dia ni jutawan dia. Bukan kebun, dia panggil tanah. Tanah, tidak kebun lagi dah. Kalau kebun tu mahal lagi kan. Dia tanah biasa 15 hektar. Kalau dia jual semua jutawan dia. Dia boleh beli rumah cash, boleh beli kereta cash. Tapi tak jual dia. Dan rumah dia tu buruk tu. Kalau tuan-tuan tengok macam orang miskin, apa kerana nampak. Rumah dia. Jadi kita tak nampak dia tu kaya sebenarnya. Padahal dia kira kaya, harta dia tu, aset dia tu banyak. Sebab kita hukum manusia ni zahir dah. Kita akan tengok rumah dia, kita akan tengok kereta dia. Biasanya kalau orang rumah mewah, kereta mewah, kita akan kata dia kaya dah. Hutang tu masalah lain. Masalah lain, dia biar tengok rumah tu dulu. Ni maknanya zaman sekarang ni. Zaman keadaan kita sekarang ni, kekayaan ditakbir, maknanya dizahirkan melalui perkara-perkara seperti ni. Jadi kita kena faham bila kita baca ayat Quran ni, kenapa tu Allah Taala cerita kurma saja, asyik-asyik kurma. Kita kurma ni tak berapa minat kita ni kurma ni. Kurma ni kalau tidak sabit sunnah, tak sabit puasa, tak makan kita kurma ni. Sebab sunnah Nabi dan juga
puasa dia kan. Tu kita makan tu. Kenapa tidak ada tu buah durian ke, buah rambutan, buah yang kita minat tu kan? Kalau Allah Taala cerita buah durian, buah rambutan, orang Arab ni kepala ni buah apa ni dia kata? Tak fahamlah dia ni. Orang Arab tu utama kurma tu makanan utama mereka lah kurma tu. Kena ada tu kurma tu. Jadi Allah cerita kurma, Allah cerita anggur. Macam ayat kita baca ni. Ni pokok kebun anggur kan, kebun kurma. Ni sebab pada orang Arab, bukan nak bagi tahu buah tu saja, tidak. Tu cara kita nak memahami Quran seperti itu. Salah satunya kita kena tengok tu kaum ataupun manusia yang pertama terima Quran ni iaitu orang Arab musyrikin Mekah dekat. Jadi cerita-cerita tu kata banyak berkaitan dengan mereka lah. Tapi dari sudut makna dia tu tidak khusus untuk mereka seperti itu. Dia termasuk sekali lah. Kenapa tu lah? Sebab ada juga orang tanya pada saya, Ustaz, dalam syurga ni ada tak buah durian? Ada tak buah? Saya ni kalau kurma ni tak berapa suka sangat, dia kata buah durian tu suka. Nak bagi tahu ada lah tu. Ada lah. Allah Ta'ala tak cerita tu bukan bermakna tidak ada. Kenapa Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain kan, lahum ma yasha'un, mereka akan diberikan apa saja yang mereka kendaki dalam syurga tu. Mana mereka nak apa, mereka akan dapat semua. Tuan-tuan nak apa? Bagi tahu nak apa dalam syurga. Nak apa dia? Bagi tahu nak je. Nak tu dapat. Yang mana di dunia ni banyak perkara yang kita nak tu kan. Hak kita nak tu banyak, hak dapat tu tak banyak. Kan? Di dunia ni kan, di dunia ni kalau tuan-tuan tanya kepada saya lah, apa yang saya nak dalam hidup saya ni, saya boleh senarai sampai 100. Saya nak rumah, saya nak kereta, nak rumah 2-3 biji, nak kereta 2-3 biji. Isteri pun kalau boleh nak ramai juga. Anak nak ramai. Banyak perkara kita nak tu kan. Kita boleh senarai tu. Nak. Tapi nak saja. Setakat nak saja lah tu kan. Hak dapat tu kan. Hak dapat tu. Kadang-kadang bertahun tak dapat lagi. Kadang-kadang sampai mati pun tak dapat lagi. Dalam syurga tidak. Dalam syurga ni kita nak terus dapat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Dalam hadis Nabi SAW cerita ni, ahli syurga dia tengok burung. Tiba-tiba dia terasa nak makan burung tu. Innaka latashtahi at-tayr. Sungguh kamu ni teringin tengok burung. Bila tengok burung dalam syurga, asalnya tengok. Daripada tengok terasa nak makan. Itu biasa kita kan. Kita lalu tu tengok durian musaki. Tengok tulis musaki. Allah terasa nak makan musaki. Terasa sajalah. Tengok duit dalam poket, tak apa nak cukup kita. Jadi terasa saja nak, tadi nak makan lagi. Nabi cerita kamu tinggi nak makan burung. Fayakhiru baina yadayka masywiyan. Maka burung tu datang kepada kamu dipanggang. Mana burung kita kata nak makan tu datang. Inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Waqi'ah. La mamnu'ah wa la maqtu'ah. Kan? Syurga tu kan? La mamnu'ah wa la maqtu'ah. Tak putus. Tidak terhalang. Tidak terhalang ahli syurga ini untuk dia dapat apa yang dikehendaki itu. Mana dia nak, dia akan dapat. Itu maksud dia. Yang mana di dunia ni banyak terhalang. Macam contoh kita tengok musaki. Oh, mahal tu musaki tu. Memang teringin kita nak makan. Tapi teringin tu terhalang kita nak makan. Kenapa? Duit tak ada. Duit tak ada tuan-tuan. Tengok RM30 sekilo ni, memang kita tahu ni kan, tak dapat makan. Tengok saja. Syurga tidak. Tu nak beritahu syurga. Tu perkara yang kita kena faham jelas. Quran ni kenapa Allah Ta'ala cerita seperti ni. Jadi kebun ni ulama tafsir kata takbir kepada harta kekayaan kita. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dua jannatain, dua buah kebun. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dua kebun anggur kan kepada orang kafir ni. Jadi orang Islam ni berapa? Allah Ta'ala tidak cerita. Sebagai orang buat tafsir kata tak ada kebun pun dia. Tak ada kebun. Jadi Allah bagi dua kepada orang kafir. Orang Islam tidak disebut memberi masuk, tidak ada. Kan? Maknanya tak ada kebun dia. Seperti mana yang dimiliki oleh orang kafir. Pertama. Yang kedua, dua di sini
dengan makna 2 kali ganda. Lebih banyak daripada orang Islam. Manakala orang Islam tu ada 1 ekar, dia 2 ekar. Kalau orang Islam tu 2 ekar tanah, orang kafir 4 ekar tanah. Tu mana 2? 2 kebun sini. Tafsir yang kedua. Yang ketiga, 2 ni bukan bermaksud 2 hakiki, tidak. Bukan gitu. 2 bermaksud lebih banyak. Lebih banyak daripada berapa? Lebih banyak daripada 1 lah. 2 tu lebih banyak daripada 1. Kan? 2 tu kan? Dia 2 tu lebih banyak daripada 1. Jadi yang dikendaki daripada 2 di sini maknanya lebih banyak. Jadi kalau lebih banyak tidak semestinya 2. Tidak semestinya 2. 3, 4, 5 lebih banyak daripada 1. Jadi ketiga ni bermaksud bukan lebih banyak tu 2 kali ganda, tidak. Lebih banyak tu berganda-ganda, lebih banyak. Berganda-ganda. Kalau gaji orang Islam tu kita kata 1,000, hak orang kafir ni 40,000 gaji dia saja sebulan. Maknanya kalau 40,000 tu maknanya dia 40 kali ganda lebih banyak daripada orang Islam. Ataupun tak kira lah, tak kira. Maknanya dia nak bagi tahu lebih. Padahal dia tu kafir. Persoalannya kenapa padahal dia tu kafir? Kan? Sepatutnya dari sudut logik akal tu, dari sudut logik akal kita lah tu, logik akal kita. Kita fikir logik akal kita ni kerana pengalaman hidup kita. Kita faham. Contoh kita kata anak kita lah, tak payah orang lain, anak kita. Anak kita yang derhaka pada kita ni kan. Tak tu okey lah. Kita cerita hak derhaka ni. Boleh jadi ada tu kita kata anak derhaka kan. Istilah anak derhaka tu sebab memang ada pun anak derhaka ni. Kalau anak tu derhaka pada kita tu dari sudut logik akal kita, apa yang kita buat pada dia? Adakah kita akan bagi harta kita ni kepada dia? Kita bagi tak? Tak bagi dah. Tak bagi dah. Tak terusnya. Kan? Kita akan halau bagi dia. Memang kita tak bagi. Kalau kita bagi pun tidak sama dengan anak kita yang kita sayang. Kalau anak kita yang kita sayang, kita akan bagi lebih lah. Kalau kita tidak sayang, kita bagi kurang sikit. Kalau memang kita tak sayang, sama ada kita bagi sikit ataupun kita tak bagi langsung. Hak logiknya tak bagi langsung. Sebab apa? Dah derhaka. Itu sepatutnya yang berlaku. Jadi kalau kita fikir dari sudut logik akal, patutnya orang kafir ni Allah tak payah bagi dah dia kufur. Kalau kita kata orang Islam kufur kan, mana sabar lagi? Sebab orang Islam walaupun dia kufur amali, tapi akidah tu dia percaya, dia terima lagi Allah sebagai Tuhan. Orang kafir, orang kafir ni tuan-tuan, dia bukan saja tidak menyembah Allah, bukan saja tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhan, bahkan lebih dahsyatnya Allah murka pada mereka ni, mereka menjadikan Tuhan lain selain daripada Allah. Marah tu lah. Itu sebab tu syirik ni atau kufur seperti ni kalau ada dalam hati manusia ni tuan, kekal dalam neraka. Sebab seolah-olah Allah Ta'ala, sebab kita tidak ada lafaz kita nak guna, Allah Ta'ala tak terima kalau kita kata ada Tuhan lain lagi, tak boleh. Sebab tu dalam akidah tauhid kita kena faham, akidah tauhid ni dia ada la ilaha illallah kan. La ilaha illallah tu apa maksud? Tidak ada ilah melainkan Allah. Dia kena ada 2. Penafian, isbat dia panggil. Kalau kita kata Allah sebagai Tuhan, itu tidak tauhid. Perkataan kita tu betul, tapi dia tidak memberi makna tauhid. Kenapa? Sebab ada di kalangan manusia, dia terima Allah sebagai Tuhan, dan dalam masa yang sama, dia terima juga makhluk lain sebagai Tuhan. Allah tak mahu seperti itu. Jadi, kalau kita kata, betul Allah Tuhan, tapi ni Buddha ni pun Tuhan juga, dia kata. Ni pun Tuhan juga. Boleh disembah juga. Jadi adakah dengan sebab kita kata Allah itu Tuhan, Allah akan terima? Tak. Dia kena kata macam mana? Allah saja Tuhan, selain Allah tidak Tuhan. Itu mana tauhidnya. Sebab tu la ilaha illallah, itu kalimah tauhid. Ya. Jadi kalau kita kata, contoh tu kita kata Allah tu Tuhan tu, tapi ni pun berhala ni pun Tuhan juga, tapi Tuhan orang kafir. Tak boleh lagu tu. Ni bukan Tuhan ni. Patut orang kafir buat sesuatu Tuhan, dia bukan Tuhan. Kena nak kata seperti itu. Masalah orang kafir ni tuan, Allah Tuhan yang sebenar tu dia tidak mengakui. Yang bukan Tuhan tu mengaku tu. Tidakkah Allah murka tuan? Betul Allah murka nak?
Bila Allah murka sangat-sangat tu kan, sepatutnya tak payah lagi lah, harta biar mati kebuluh lah kita katanya. Tapi kenapa tu? Melimpah ruah Allah bagi harta. Allah bagi pula pada dia harta tu. Melimpah ruah. Jadi kita tidak keliru lah, keliru. Kan? Tidak. Jadi kalau kita baca Quran ni kita tidak keliru. Jadi dua sini, arti kata dua tu, dua cara pemberian, dua lelaki kan. Dengan mana dua cara pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian harta oleh Allah kepada manusia. Yang pertama tu kan, dia panggil istidraj. Maksudnya istidraj ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia benci kepada hamba tu. Sebab hamba tu derhaka pada dia, dia benci lah kan. Atas dasar hamba tu derhaka, Allah benci. Allah murka pada dia. Tetapi Allah bagi harta kepada dia. Kenapa Allah bagi? Untuk menyesatkan dia. Mana untuk memperdaya, maksudnya untuk istidraj ini mana untuk bahasa kita untuk perangkat lah, supaya bertambah. Cuma istidraj ini hamba Allah dia tak sedar, patut bahaya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj mana tarik. Kami akan tarik mereka ini hal keadaan mereka tidak sedar mereka nak masuk neraka. Mana Allah tarik ke neraka ni, hamba tu dia tak sedar dia nak masuk neraka. Kenapa dia tidak sedar dulu? Contoh, nak mudah faham ni, saya bagi perumpamaan nak mudah faham. Kalau kita tidak solat tu, contoh kita dapat gaji kan, kita dapat gaji 5,000. Subuh kita tinggal solat, mana kita derhaka, kita kufur pada Allah. Kita cerita orang Islam ni lah, orang kafir tu ikut dia lah. Kita tak solat subuh, mana kita derhaka. Tiba-tiba duit dalam bank kita tu hilang 100. Hilang 100. Kenapa? Dah dengan sebab kita derhaka ni Allah tarik kan. Allah tarik rezeki kita. Jadi gaji kita 5,000 tu hilang 100. Kita pun tinggal pula solat zuhur, hilang pula 100. Tinggal pula solat asar, hilang pula 100. Tinggal pula maghrib isyak, hilang pula 200. Mana sehari itu 5 waktu kita tinggal, 500 duit kita hilang. Agak-agak hari yang kedua kita tinggal tak solat. Sampai mati tak tinggal. Sampai mati kita tak tinggal solat dah. Sebab apa? Sebab dia nak duit hilang. Kan? Itu sedar, dia sedar. Tu sebab tu Allah. Kalau berlaku seperti ni, hamba Allah dia akan sedar dia kufur. Mana aku tak boleh kufur ni? Kufur. Kalau aku kufur, harta aku akan hilang. Istidraj tidak seperti itu. Istidraj ni apa berlaku? Nanti saya rasa tak sempat nak hurai. Ya. Cuma Allah cerita akan datang ni. Ya. Dia gini. Istidraj ni gini. Contoh kita dapat duit. Gaji kita kan. Kita pun derhaka pada Allah. Kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kufur, harta kita bertambah. Kan? Kita kufur bertambah lagi. Gaji semakin naik. Tahun ni bulan ni 5,000. Tahun ni 5,000. Tahun depan naik 8,000. Tahun berikutnya naik 10,000. Tahun berikutnya 15,000. Semakin naik. Padahal dia tu semakin derhaka. Jadi harta tu semakin bertambah. Orang seperti ni memang dia tidak sedar. Itu dia panggil istidraj. Istidraj ni maknanya dia tak sedar dia tu dalam keadaan derhaka yang menyebabkan dia tu masuk neraka. Maknanya dia tak sedar dia nak masuk neraka. Kenapa? Ditutup keadaan pintu hati dia tu dengan sebab dia tidak sedar dengan harta yang ada pada dia tu. Allah tambah harta. Kan? Dah dapat harta pula, pangkat pula naik, jawatan pula naik. Nampak? Ini istidraj dia panggil. Maknanya semakin derhaka semakin kaya, semakin derhaka semakin kaya. Seperti ini dia panggil istidraj. Ini pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang kafir ataupun kepada orang Islam yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni takbir kepada orang kafir lah. Yang satu lagi tuan-tuan, pemberian Allah kepada orang beriman dan beramal soleh ni, iaitu pemberian Allah dengan kasih sayang. Mana Allah sayang, Allah bagi. Allah bagi kepada yang Allah sayang ni, dia tidak semestinya banyak. Dia ada satu lagi yang Allah Ta'ala sebut, itu berkat. Jadi bersama dengan pemberian Allah itu ada keberkatan. Keberkatan tu maksud, keberkatan itu makna kebaikan. Kebaikan itu makna berkat. Berkat-berkat ni makna kebaikan banyak. Dia bukan harta banyak, tidak. Kebaikan tu banyak.
Harta dia sikit tapi dia dapat kebaikan daripada harta itu banyak sangat. Itu makna berkat. Dan berkat ini tidak akan diperolehi kecuali seseorang itu beriman kepada Allah dan beramal soleh, dia patuh, dia jadi hamba Allah, baru dia dapat keberkatan. Kalau tidak, tidak. Kenapa? Allah sebut dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dalam surah Araf, Allah Taala kata, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk di sesebuah tempat, sama ada masyarakat ke ataupun individu, tak kira, sekiranya penduduk kampung, penduduk sebuah tempat itu amanu, mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan mereka menjaga diri mereka. Wattaqau ni makna mereka menjaga diri mereka untuk tidak derhaka pada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan arti kata yang lain, mereka jaga diri mereka, mereka patuh pada Allah Subhanahu wa taala, tidak derhaka, tidak kufur pada Allah. Itu wattaqau dia. Takwa ni satu sifat, jaga diri untuk tidak derhaka pada Allah, ataupun jaga diri untuk patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana dia jaga tu semua perbuatan dia, supaya segala perintah Allah tu dia boleh buat, larangan Allah tu dia tak buat. Itu wattaqau dipanggil. Takwa. Sekiranya mereka ini beriman kepada Allah dan jaga diri mereka untuk mentaati perintah Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, pasti kami akan buka pintu keberkatan langit dan juga bumi. Nampak tak? Jadi Allah letak syarat tu, berkat melalui iman dan amal soleh, baru kita akan dapat keberkatan. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau seseorang itu kufur kepada Allah, Allah bagi harta, tidak semestinya Allah bagi keberkatan. Tak. Jadi harta dia tu melimpah ruah, tapi tidak ada kebaikan. Sebab tu orang beriman tuan, orang beriman, kita kena faham, kita ni, kita bukan nak kepada harta, kita nak kebaikan daripada harta. Sebab tu Allah ajar kepada kita satu doa dalam Quran ni, dalam surah Baqarah, Allah ajar kepada kita. Ya, satu doa ni elok dan kita sentiasa baca pun. Cuma mungkin kita tidak sedar ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami di dunia ni sesuatu kebaikan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ajar kita minta kebaikan. Kebaikan ni mana? Bila kita dapat sesuatu tu, kita dapat kebaikan. Kalau Allah bagi anak pun, anak yang memberi kebaikan kepada kita. Kalau Allah bagi kenderaan pun, kenderaan memberi kebaikan kepada kita. Kalau Allah bagi jawatan pun, jawatan memberikan kebaikan kepada kita. Kenapa tuan? Sebab kalau Allah bagi semua ni, tidak ada kebaikan, tidak ada keberkatan, perkara ni akan menyusahkan kita di hari akhirat. Dia akan jadi susah dengan sebab nikmat tersebut. Jadi kebaikan ini tidak semestinya, dia kebaikan tu kita nak banyak. Cuma benda tu, contoh kita kata duit tak banyak tak apa, asal kebaikan tu banyak. Jadi kalau Allah bagi walaupun sikit, tapi bagi dia tu cukup lah, macam-macam lagi lah. Dia pun senang, dia pun tenang, dia pun bahagia, gembira. Sebab apa? Sebab keberkatan. Tapi kalau tidak ada keberkatan, duit dia puluh-puluh ribu sekalipun, juta-juta sekalipun, tak ada kebaikan. Dia tak dapat kebaikan, dia hanya ada duit saja. Tapi duit itu tidak memberi kebaikan kepada dia, tak memberi kebahagiaan kepada dia. Hidup kucak-kacir lah, rumah besar macam istana, tapi keadaan macam dalam neraka. Keadaan tu macam neraka. Orang ni bergaduh, orang ni berperang, anak gini-gini, anak neraka, orang ni zina, anak macam-macam lagi. Tak ada berkat. Keberkatan tu tidak ada. Sebab tu Allah ajar pada kita macam mana nak dapat berkat. Bukan macam mana nak banyak harta tu, tidak. Banyak harta tu fikir sendirilah kan. Tapi macam mana nak dapat berkat tu, keberkatan. Ni Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang beriman saja. Mana kalau seseorang tu kufur pada Allah, kan, dia tidak akan dapat keberkatan. Keberkatan ini pemberian khas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni contoh dalam Quran tu Allah ajar kita doa kan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, jadikanlah pasangan kami dan zuriat kami ni qurrata a'yun, penyejuk mata. Ya, jadi yang kita nak ni tuan, bukan kata isteri atau anak semata-mata, tidak. Kita nak isteri yang kalau kita tengok tu menenangkan kita, atau suami yang menenangkan kita. Itu sebenarnya kebahagiaan kita. Dia bukan ada isteri tu tenang, tidak.
Berapa ramai orang ada isteri, ada lelaki tidak tenang, macam neraka pula dia kata. Kadang menyesal aku kahwin dengan lelaki ni, dia kata. Menyesal pun ada. Berapa ramai pun menyesal. Dia mana dia tidak ada tu ketenangan apa semua. Tengok isteri pun serabut, tengok isteri pun jadi ni. Isteri tengok suami, balik dah. Balik dah kata. Firaun. Dia kata Firaun. Kata tak menangkan. Kita nak kali qurrata ini mana kita tengok tenang hati kita. Kalau kita serabut kepala di pejabat, balik rumah tengok isteri tenang. Tengok anak-anak tenang. Ketenangan seperti itu dia tidak ada tu. Ini pemberian khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya ada dalam agama saja. Agama. Sebab tu kadang-kadang pengalaman saya mengajar tahfiz mengajar tahfiz belajar itu tengok. Ada tu seorang hamba, dia suka. Dia ada anak tetapi dia suka belajar tahfiz. Dia tengok, dia rasa tenang. Dia cerita, saya tengok belajar tahfiz saya rasa tenang, Ustaz. Padahal dia sendiri tidak, tapi dia tengok tu dia penyejuk mata. Dia tengok tu tenang. Hanya ada dalam agama je lah. Kadang-kadang bukan saja mak ayah tenang, orang lain tengok anak kita tu dia pun jadi tenang tengok. Tu yang kita naknya. Kita nak tenang. Seperti itu. Ni itu keberkatan. Ya. Jadi Allah ajar pada kita keberkatan dalam harta tu. Jadi nak dapat keberkatan ni kena jaga tu halal haram. Kalau kita curi harta kita rasuah, memang kita dapat banyak tu harta, tapi bila tidak ada keberkatan habis. Dunia pun tidak ada kebaikan, akhirat bahaya lagi. Akhirat lagi bahaya tu dah. Tapi kalau berkat ni di dunia tu dia memberi kebaikan kepada kita, akhirat harta kita tu memberi pahala yang banyak pada kita. Pemberian Allah tu bagi pahala pada kita. Sebab orang kata berkat-berkat ni dia berkaitan dengan akhirat. Dia bukan dunia semata-mata, tidak. Dia akhirat tu utama. Itu makna berkat. Ya. Kalau Allah bagi harta pada kita, kita nikmati harta tersebut tu bila dah masuk bila di hari akhirat tu harta tu jadi ular, Nabi kata. Tu bukan keberkatan gitu. Ataupun jadi streka tu. Dalam surah Taubah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhurum hadza ma kanastum li anfusikum. Hari yang akan dibakar harta-harta manusia tu yang tidak keluar zakat. Kenapa tu? Dia tak patuh perintah Allah. Tak keluar zakat memang tak berkat lah. Bakar tu, Allah bakar harta tu. Allah bakar. Kemudian akan digosok dengan harta yang dibakar itu di atas ni muka dia. Kan? Lambung dia ni, rusuk dia dan belakang dia tu. Hada, dikatakan kepada dia, ni harta yang kamu duk simpan dulu, tak belanja ataupun tidak keluarkan zakat, tak belanja berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, habis. Tu menyusahkan kita. Dulu dia suka dengan harta tersebut, sekarang tengok apa berlaku. Makna tidak ada keberkatan. Ya. Tak apa dah, sikit gitu kan. Tapi bukan lewat dah kita ni. Ada banyak lagi kita nak terang ni. Wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'ani, kemudianlah insya-Allah. Ya. Mana Allah kelilingi anggur tu dengan kurma. Tu kenapa pokok kurma tu dia kelilingi? Itu kita urai lain kali lah. Kalau ada kelapangan insya-Allah kita akan sambung. Cuma tak sempat kita nak habiskan beberapa ayat ni. Pagi ni kita bercakap ni lah. Jannataini min a'nab sampai situ. Kalau ada kelapangan masa lagi insya-Allah kita akan sambung. Wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna saga, kemudian ni. Ya. Banyak perkara kita nak cerita ni, cuma masa yang tak cukup ni. Sekadar inilah untuk pagi ni tuan Senin. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat memberi faedah pengajaran terutama kepada saya yang bercakap ni dan kepada kita semua lah insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi Senin akan datang ni insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri minta ampun kepada Allah, minta maaf. Itu sila kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.